Berita Al-Hijrah 29 Muharram 7 September. Bayi masih bertali pusat ditemui atas rumput. Juga tiada keperluan usul undi percaya ke atas Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Seorang bayi perempuan yang masih bertali pusat ditinggalkan di atas rumput berhampiran sebuah rumah kongsi di Presin 3 Taman Ara Sendayan pagi tadi. Bayi itu ditemui tanpa sebarang balutan dan dipercayai baru dilahirkan kurang dari 12 jam. Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Muhammad Said Ibrahim dalam kenyataannya berkata bayi tersebut ditemui oleh seorang lelaki yang kemudiannya memaklumkan kepada pihak polis menerusi panggilan telefon pada pukul 11.52 pagi. Hasil siasatan awal mendapati bayi yang ditinggalkan itu adalah perempuan dan bangsanya masih belum dikenal pasti. Jelas Muhammad Said tiada kesan kecederaan pada bayi tersebut, sebaliknya hanya kesan gigitan serangga. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Kesiksaan. 4 sekeluarga ditemukan rentung dalam kebakaran di sebuah rumah teres 2 tingkat dekat Taman Hungap, Penampang, Sabah. Insiden menyayat hati yang berlaku kira-kira pukul 2.52 pagi itu mengorbankan sepasang suami isteri dan 2 anak lelaki. Menurut Pegawai Kanan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Penampang, Zainal Ratsung Elias John berkata, keempat-empat mangsa dikenali sebagai Matthew Wong 50 tahun, Jackie Vun Kon Fung 48 tahun, Brandon Wong 18 tahun dan Eric Wong 15 tahun. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.52 pagi dan sepasukan pegawai serta anggota bomba kemudiannya digerakkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi, 90% rumah teres 2 tingkat berkeluasan 55 meter persegi itu didapati musnah selain 2 buah kenderaan jenis Proton Saga dan Pro 2 Alza yang turut terbakar hingga 10%. Beliau berkata operasi terkawal pada pukul 3.40 pagi dan ditamatkan sepenuhnya pada pukul 6.10 pagi. Kesemua mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang pengembala lembu didakwa atas pertuduhan membunuh seorang kerani wanita dalam kejadian di Taman Seruling Emas, Nibong Tebal pada 28 Ogos lepas. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan tertuduh M. Kirubakaran, 29 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Majistret Butterworth Municipal hari ini. Mengikut pertuduhan, Kirubakaran didakwa membunuh Li Lingti 40 tahun di rumahnya antara jam 3 pagi dan 4 pagi pada 28 Ogos. Bagi pertuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Sementara itu, di mahkamah sama, Kirubakaran turut berdepan 2 pertuduhan memasukkan dadah jenis metafetamin dan amfetamin ke dalam badannya semasa ujian air kencing dilakukan di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Selatan pada jam 1 pagi 29 Ogos. Bagi kesalahan itu, dia mengaku bersalah dan didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pertuduhan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Amira Syahrul Azrin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin, berikutan dia berdepan dengan pertuduhan bunuh. Kes disebut semula pada 8 November depan bagi ketiga-tiga pertuduhan. Dalam kejadian pada 28 Ogos lepas, seorang kerani wanita berusia 40 tahun dipercayai dirogol dan diliwat dan dibunuh sebelum mayatnya disembunyikan di bawah katil di dalam bilik di rumahnya di Taman Seruling Emas. Mangsa dilaporkan maut selepas mulutnya disumbat dengan seluar dalam dan ditekuk ketika mangsa meronta selepas suspek memecah masuk rumahnya pada jam 2 pagi. Suspek yang dipercayai tinggal di kawasan perumahan sama ditahan pada hari sama. 17 individu termasuk 3 penjawat awam ditahan dalam 7 serbuan di sekitar Johor atas kesalahan penyalahgunaan ketum. Serbuan bermula 27 Ogos hingga 4 September di beberapa rumah dan gudang itu berjaya merampas setengah tan daun ketum dan lebih 300 liter air ketum bernilai lebih RM8,000.
Kesemua suspek yang ditahan berumur antara 20 hingga 56 tahun termasuk seorang wanita warga Indonesia. Penahanan itu sekaligus menumpaskan 3 sindiket pengedaran dan pemprosesan ketum di Johor. Sindiket ini adalah dengan membawa ketum daripada utara Semenanjung dengan menggunakan lori dan diisytiharkan sebagai barang esensial. Kegiatan ini menjadi popular sejak kebelakangan ini kerana harga pasaran ketum yang semakin tinggi dan permintaan yang meningkat. Kalau mengikut rekod yang kita ada, harga semasa daun ketum adalah di antara RM30 sehingga RM80 sekilogram dan boleh menghasilkan 10 hingga 15 liter air ketum yang kemudiannya dijual di pasaran tempatan dengan harga di antara 15 hingga RM20 seliter. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru. Jelas Ayub Han hasil saringan urin, 2 suspek positif dadah jenis metafetamin, manakala 3 lagi suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Kesemua suspek direman 3 hingga 7 hari bagi siasatan di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Tiada keperluan untuk mengemukakan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri di Parlimen bagi menentukan keabsahan pelantikannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kedudukan Ismail Sabri tidak boleh dipertikaikan lagi memandangkan pelantikan dibuat yang di-Pertuan Agong mengikut lunas perlembagaan. Sebenarnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap tuanku, kita dah mendapat keberkenan tuanku supaya tak perlu diadakan tu, sebab pelantikan tu baru sangat. Jadi lagi pun daripada sudut perlembagaan, pandangan saya secara pribadi bahawa perlembagaan telah memberikan kuasa yang terbesar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik seorang Perdana Menteri berlandaskan kepercayaannya bahawa dia mempunyai satu sokongan majoriti yang mencukupi. Pada 18 Ogos lepas, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah Perdana Menteri yang baru dilantik perlu mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkannya mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Bagaimanapun, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata, tiada keperluan untuk mengabsahkan pelantikan Ismail Sabri dan kerajaan yang telah dibentuk menurut lunas undang-undang. Jelas Idris, tata cara penentuan sama ada seseorang itu mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sudah diputuskan Seri Paduka sendiri. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata pihaknya telah mengarahkan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk bersiap sedia melaksanakan undi 18 sebelum 31 Disember ini. Arahan itu dibuat selari keputusan Mahkamah Tinggi Kuching pada 3 September lepas. Supaya arahan kerajaan untuk melaksanakan undian 18 tahun itu pada hujung tahun 2022, September 22. Tetapi mahkamah tu berkehendakkan di bawah Medamus mengarahkan supaya dilaksana sebelum dan sampai 31 Disember. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke SPR Putrajaya siang tadi. Mahkamah Tinggi Kuching Jumaat lalu memerintahkan SPR dan kerajaan melaksanakan undi 18 tahun menjelang 31 Disember tahun ini. Pesuruhjaya Kehakiman Alexander Siu Howai membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan semakan kehakiman 5 anak muda yang menggesa kerajaan melaksanakan segera pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan umur mengundi daripada 21 kepada 18 tahun. Kenaikan harga ayam secara mendadak sejak 2 minggu lalu meresahkan peniaga di Terengganu kerana situasi itu menyebabkan hasil jualan mereka merosot. Ia turut menimbulkan rungutan pengguna dan mereka terpaksa mencari alternatif sumber protein lain untuk dijadikan hidangan.
Tinjauan TV Al-Hijrah di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu mendapati harga ayam mentah yang lazimnya dijual sekitar RM8 sekilogram meningkat kepada RM10 sekilogram sejak semalam. Peniaga Zul Fakrul Amin Abdul Manan berkata kenaikan harga sekitar 20 sen sehingga 50 sen berlaku 2 hingga 3 kali dalam seminggu. RM10 itu sebab musim perayaan baru-baru ni tak sampai RM9 pun. Dalam RM8 lebih kalau jualan runcit, kalau borong dalam RM6 lebih. Tapi sekarang ni kita terima daripada pemborong dah dalam RM8 lebih. RM8.2 ataupun RM8.40 daripada pemborong, bukan daripada ladang. Ladang tu saya tak pasti berapa harga. Mungkin dalam ayam hidup tu mungkin dalam RM9 ataupun RM6 lebih. Dia tidak menolak kemungkinan kenaikan itu disebabkan kekurangan bekalan daripada ladang. Seorang lagi peniaga, Syed Muhammad Zuhaimi Syed Abdullah berkata, kenaikan yang berlaku kali ini lebih tinggi berbanding musim perayaan yang lalu. Tapi yang naik sampai ke RM8 ni memang teruk lah. Memang rasa, macam kita dulu RM10 tau. Dan ni naik jual pun RM10. Sampai sakit lah. Orang beli pun dengar RM10 pun lari. Dengar RM10 pun memang lemah lari. Ada orang nak beli ni. Lepas tu pun ni ada orang ni kot beli ni. Ni kita berjual pun tak lah kata jual setang ke 2 tang tak. Ni jual ada lebih kurang 50 kilo. 1 kilo. Sementara itu, seorang pengguna, Tengku Abdul Razak Awaluddin turut meluahkan rasa terbeban dengan kenaikan mendadak harga ayam mentah tersebut. Memang agak-agak lah kita. Sebab kita nak pilihan kita. Kita tengok kalau sama ni kita makan ikan, makan daging, kita nak makan ayam juga kan. Jadi itu benda itu kita kena tengok benda ni. Jadi pihak kerajaan tu lah boleh prihatinlah sikit untuk menilai apa benda kenaikan ni ya, supaya mana kita ni yelah kalau naik pun kita nak makan terpaksa kita beli juga kan. Tapi itulah patutnya. Peniaga tidak menolak kemungkinan kenaikan itu disebabkan kekurangan bekalan daripada ladang dan meminta perhatian daripada pihak berwajib. Susulan penetapan harga siling bagi kit ujian pantas antigen COVID-19, semua farmasi di Kelantan akur dengan arahan terbaru itu dan menjualnya pada harga yang ditetapkan. Ia hasil pemeriksaan terhadap 204 farmasi di seluruh negeri itu yang bermula 15 Ogos sehingga hari ini. Alhamdulillah, sepanjang pemeriksaan kita pada pagi ini, kita dapati pihak farmasi menjual self-test kit untuk COVID ini dengan harga seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak Kabinet NCP, iaitu tidak lebih RM19.90 lah. Jadi kita mengharapkan dengan harga yang dijual ini dapat membantu pengguna-pengguna untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan juga mempercepatkan proses pemeriksaan sendiri COVID-19. Kit ujian itu telah diwartakan sebagai barangan harga terkawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 berkuat kuasa 5 September dengan harga siling runcit ditetapkan RM19.90 dan harga siling borong tidak melebihi RM16. Ia dilakukan bagi membolehkan lebih ramai rakyat negara ini melakukan ujian kendiri COVID-19 di rumah sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Peniaga yang ingkar boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya atau dikompaun sehingga RM50,000 untuk kesalahan dilakukan individu. Serta bagi syarikat boleh didenda sehingga RM500,000 atau dikompaun maksimum RM250,000. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat pemeriksaan harga jualan kit ujian pantas antigen COVID-19 di farmasi sekitar Kota Baru siang tadi. Tambah Adnan, bagi peniaga dan pengusaha farmasi yang mempunyai stok kit ujian yang lama, mereka diberi tempoh selama seminggu bermula kemarin untuk membuat penyesuaian serta penyelarasan harga mengikut harga siling yang telah ditetapkan. Sementara itu, di Negeri Sembilan, pemeriksaan terhadap 16 premis di sekitar Seremban, Kuala Pilah dan Port Dickson juga mendapati kit ujian pantas antigen COVID-19 itu dijual pada harga siling seperti yang ditetapkan kerajaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Negeri Ain Arjuna Aziz Zaman berkata, sepanjang operasi pematuhan yang bermula Ahad lalu juga, tiada sebarang aduan daripada pengguna berkaitan harga kit ujian kendiri yang dijual lebih tinggi di pasaran.
16 premis yang diperiksa iaitu farmasi-farmasi yang berada di sekitar Seremban, Kuala Pilah dan Port Dickson telah pun melakukan penyelarasan harga jualan di peringkat runcit iaitu RM19.90. Macam tadi kita ada periksa satu farmasi ni dia jual di bawah daripada harga runcit yang ditetapkan. Itu kita sangat mengalu-alukanlah. Selain itu, KPDNHEP Negeri turut melakukan pemantauan ke atas peniaga yang menjual kit ujian kendiri secara dalam talian. Tindakan tegas katanya akan diambil terhadap peniaga yang didapati menjual melebihi harga maksimum dan tidak memaparkan harga dan petunjuk atau gambaran yang mengelirukan mengenai harga. Lapangan terbang Ismail Petra bakal bertaraf antarabangsa. Alhamdulillah, bertemu kembali. Isu penyahwartaan hutan simpan kekal Kuala Langat Utara tiada kaitan dengan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS. Tuduhan itu dinafikan sekeras-kerasnya PKPS dan menyifatkannya sebagai kenyataan berniat jahat bagi merosakkan imej PKPS sekaligus mensabotaj inisiatif yang dirancang kerajaan negeri bagi kepentingan rakyat Selangor. PKPS dalam kenyataan berkata tuduhan dilakukan dengan mengaitkan nyahwarta HSKLU dengan tanah milik persendirian PKPS yang akan dibangunkan sebagai tapak inisiatif Jaminan Bekalan Makanan Negeri Selangor. Pihaknya merujuk laporan dua portal berita yang memetik kenyataan media gabungan pertubuhan bukan kerajaan NGO, The Coalition for the Protection of Selangor's Forest, serta kenyataan pengarah Global Environment Centre GEC dalam program temu bual sebuah stesen televisyen swasta 2 September lalu. Laporan itu mendakwa PKPS telah menceroboh dan membuka sebahagian hutan simpan kekal HSK Sungai Panjang Sabak Bernam yang kononnya dikatakan hutan gantian berikutan penyahwartaan HSKLU. Justru bagi menghalang penyebaran berita palsu berulang, PKPS akan mengambil tindakan undang-undang termasuk tuntutan saman fitnah dalam masa terdekat. Ujian penilaian kelas KAFA UPKK bagi calon 2020 dan 2021 yang dijadual pada 4 hingga 7 Oktober ini ditangguhkan ke tarikh baharu iaitu pada 15 hingga 18 November 2021. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira situasi semasa serta kebenaran Majlis Keselamatan Negara MKN. Kerajaan katanya sentiasa mengambil serius situasi semasa pandemik COVID-19, khususnya daripada aspek keselamatan murid dan semua petugas peperiksaan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama semua agensi telah menyediakan plan tindakan demi memastikan UPKK dapat dilaksanakan dan berjalan lancar. Sementara itu, Idris memaklumkan sesi persekolahan bagi calon UPKK akan bermula pada 3 Oktober 2021. Pihaknya juga menetapkan hanya petugas peperiksaan yang telah mendapat 2 dos lengkap vaksin sahaja dibenarkan untuk bertugas di semua pusat peperiksaan. Lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa bakal menjadi lapangan terbang domestik yang mempunyai kemudahan bertaraf antarabangsa apabila siap dinaik taraf pada April 2024 ini. Ahli Parlimen Pengkalan Cepa, Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata, reka bentuk baharu lapangan terbang itu juga akan disesuaikan dengan norma baharu termasuklah mengambil kira penjarakan sosial. Lapangan terbang Pengkalan Cepa ketika ini menjadi lapangan terbang domestik ketiga tersibuk selepas Subang dan Miri. Jadi kita mendapat rungutan kadang bila kita datang waktu musim luar daripada COVID ini memang penuh dengan penerbangan yang jauh daripada kemampuan yang ada di sini. Dan insya-Allah selepas daripada ini saya sangat-sangat terima kasihlah pada pihak kerajaan kerana telah pun menyelesaikan segala kerumitan. Ini projek yang telah pun dicadangkan sekian lama. Jadi dengan segala selesainya kerumitan dah dilantik kontraktor. Projek naik taraf dan pembesaran LTSIP yang melibatkan 2 fasa dengan kos melebihi RM440 juta itu berupaya menampung sehingga 4 juta penumpang setahun berbanding ketika ini 1.5 juta penumpang.
Datuk Ahmad Marzuk yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berharap projek naik taraf ini akan memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna, khususnya rakyat Kelantan kerana sebelum ini terminal yang sedia ada sentiasa sesak dengan penumpang. Lapangan terbang tersebut bakal dilengkapi tempat letak kereta bertingkat, 8 aerobridge, 3 parkir pesawat terbuka, sistem kawalan penerbangan baharu serta pelbagai naik taraf lain. Sebanyak 14 surau yang mampu menampung 500 jemaah pada satu-satu masa juga akan dibina di terminal baharu LTSIP. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau dan menerima taklimat projek naik taraf LTSIP daripada pengurus LTSIP Ahmad Fikri Samsudin. Walaupun sektor pelancongan domestik di Pahang sudah dibuka kepada penduduk di negeri ini sejak awal bulan ini, namun semua pemain industri pelancongan diingatkan supaya terus mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP bagi mengelak risiko tutup operasi jika wujud kluster berkaitan aktiviti pelancongan di kawasan berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, kerajaan negeri juga masih menunggu lampu hijau daripada MKN sebelum membuka sepenuhnya sektor pelancongan di Pahang. Saya juga nak maklumkan bahawa seperti yang kita janjikan dulu bahawa kita akan melaksanakan bubble gelombang pelancongan ini. Tetapi setakat ini kita masih lagi menunggu kelulusan daripada pihak MKM. Setakat ini terdapat 5 lokasi tumpuan pelancong di Pahang sudah mencapai status imuniti kelompok atau 100% menerima dos lengkap vaksin COVID-19. Antaranya ialah Bukit Fraser, Raub, Pulau Tioman, Rompin, Taman Negara, Jerantut, Genting Highlands dan Janda Baik. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan prihatin Pahang kepada Wakil Persatuan Pemandu Pelancong Kuantan dan Cerating di Kuantan. Kerajaan Negeri Pahang sudah membelanjakan kira-kira RM500,000 bagi membantu pemain industri pelancongan di Pahang sejak awal tahun ini. TV Al-Hijrah sedia membantu kementerian dan agensi kerajaan dalam usaha memperkasa inisiatif-inisiatif yang dirancang kerajaan. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris berkata, libat urus itu juga termasuklah kesediaan pihaknya untuk membantu agensi-agensi tertentu dalam memperkasa wakaf di negara ini. InsyaAllah kita akan perhalusi untuk kita membantu sama-sama bagaimana kita boleh melestarikan dan juga kita boleh membantu agensi-agensi yang lain dan juga antara perkara yang dibincangkan macam mana kita boleh libat urus kementerian-kementerian lain dalam memperkasakan beberapa inisiatif kerajaan. Antaranya adalah memperkasakan wakaf. Perkara itu antara dibincangkan pihaknya bersama Timbalan Ketua Setiausaha Kanan TKSUK Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Kamil Rakon dalam satu pertemuan siang tadi. Dalam pertemuan yang berlangsung kira-kira 1 jam itu, Datuk Jamil turut berkongsi pelbagai pandangan dan cadangan penambahbaikan kandungan rancangan TV Al-Hijrah. Selepas 2 dekad berjaya membantu membangunkan 13 institusi pendidikan tahfiz dan turath terkemuka di Malaysia, Yayasan Sofa akan membina satu lagi kompleks Islam As-Sofa Mantau di Seremban yang bakal melahirkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan Islam menjelang 2025. Jom bersama kita menjadi penyangga kepada pembangunan Kompleks Islam As-Sofa Mantau. Apa nasib kanak-kanak autism yang hilang?
Alhamdulillah, bertemu kembali. Sedikit perkembangan luar negara. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun yang dilaporkan hilang di kawasan hutan di Australia sejak beberapa hari lalu ditemui selamat. Anthony A.J. Al-Falak ditemui sedang duduk di tepi anak sungai kira-kira 500 meter dari rumahnya di Patti di utara Sydney. AJ yang didiagnos autistik dilihat tersenyum sebaik ditemui petugas Perkhidmatan Kecemasan Negeri SES. Lebih ratusan petugas keselamatan digerakkan sejak Jumaat lalu selepas kanak-kanak itu dilaporkan hilang dari kawasan rumah keluarganya. Keluarganya pada asalnya bimbang kanak-kanak itu telah diculik. AJ kemudian dibawa ke hospital dan dilapor mengalami kesan calar di beberapa bahagian anggota badan akibat terjatuh dan ruam. Namun sehingga kini tidak dapat dipastikan bagaimana kanak-kanak itu boleh keluar dari kawasan rumahnya. 5 maut manakala 27 yang lain cedera dalam nahas melibatkan kenderaan jenis SUV dan bas di bandar Cape Town. Kejadian dilapor berlaku kira-kira pukul 6.53 pagi waktu tempatan. Menurut jurucakap EMS Cape Barat, kira-kira 60 mangsa terlibat dalam kemalangan ngeri itu. Puluhan mangsa lain dibawa ke hospital berhampiran untuk rawatan lanjut. Tragedi tersebut antara nahas jalan raya terburuk di wilayah itu sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Jun lalu, sebuah truk berlanggar dengan bas mini di Milk Bostron mengakibatkan 7 orang terbunuh dalam nahas itu. Tentera Israel sekali lagi melancarkan serangan udara ke atas Gaza malam tadi dan seperti biasa, Zionis mendakwa serangan itu adalah tindak balas terhadap belon api yang dilancarkan Hamas. Israel menuduh Hamas memulakan serangan terlebih dahulu dengan melancarkan belon api. Tentera Israel kemudiannya menyasarkan serangan ke atas bengkel membuat roket serta kubu pertahanan Hamas di Khan Yunis. Menurut sumber perubatan, tiada mangsa yang terbunuh dalam serangan itu. Terdahulu, anggota bomba Israel berkata belon api itu telah mengakibatkan 3 kebakaran belukar di kawasan berdekatan semenanjung Gaza. Serangan udara yang berlaku pada Isnin itu tercetus selepas 6 rakyat Palestin berjaya meloloskan diri dari penjara Israel. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa jam 9 malam ini siaran langsung program La Tahzan akan menemui anda dengan kupasan topik jodoh, berusaha atau berserah bersama Faizal Ismail dan Epifana sebentar lagi. Sekian untuk malam ini. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.